apa yang kita perlu tahu, differentiate dengan integrate ni proses dia yang terbalik. So apa yang kita differentiate, bila kita integrate balik kita akan dapat benda yang sama. Okay, contohnya for example kita bukan mana oh tak ada dekat sini. Okay, contohnya kita integrate ni saya tengok contoh kat bawah tu. Sekejap. Okay, so if we integrate differentiate dulu. So differentiate kita guna d dx. So differentiate x square kita dapat 2x. Ini saya lepas punya. Tapi kalau kita integrate balik 2x ni, kita akan dapat balik benda yang sama, x square. Okay, lepas tu kejap lagi kita akan tengok macam mana kita nak integrate. Lepas tu kita ada dua jenis, indefinite integral dengan definite integral. Bezanya kalau indefinite kita tak ada nilai dekat sini. Kalau definite kita ada nilai. Okay, dan kalau indefinite wajib tulis plus C dekat bawah tu. Kalau definite integral, kita integrate macam biasa. Lepas tu kita akan subkan value yang kita ada pada integral sign. Benda ulat tu kita panggil dia sebagai integral sign. Okay. So, sekarang ni kita akan tengok example 1. Apa maksud dia proses apa? Antiderivative tu. Ini kalau perasan ada soalan dalam tutor nombor 2 tu lebih kurang. Method dia lebih kurang macam ni. Okay, example 1. We have y equals to 2x plus 3 over 3x plus 2. Find dy dx. So, ini adalah semester 1 punya dy dx. So, maksudnya kita kena differentiate. Okay, kalau y kita dalam bentuk fraction, untuk kita differentiate, kita kena buat apa? Ingat lagi tak? Sem lepas. Quotient rule. Quotient rule. Quotient rule. Yes, thank you. Quotient. Rule. Yes, quotient rule yang UV tu. So, U 2x plus 3. So, V equals to 3x plus 2. So, cari U prime, cari V prime. Okay. Ni differentiate Lepas tu kita masukkan dalam formula dy over dx equals to v u prime minus u. Oh lama dia bergerak pula. U v prime minus u v prime over v square. So 3x plus 2 times 2 minus 2x plus 3 times 3 over v square. 3x plus 2 square. Lepas tu kalau ingat lagi apa yang kita buat dekat sem lepas, v tu selalu kita tak usik kan. So jangan pergi kembang pula atas tu. Saya pun tak tahu kenapa kuasa 2 saya tu dia naik atas. Dia dah tak larat lah tu. Okay, kita buat ni atas balik. Okay. Then kita simplify. Kita akan dapat dy dx sama dengan negative 5 over 3x plus 2 square. Okay, so itu kita differentiate. Lepas tu cuba tengok balik pada soalan, dia kata hence. Hence, find integral of negative 10 over 3x plus 2 square. Okay, so sekarang ni, bila kita ada perkataan hence, kita kena guna apa yang kita dah cari dekat depan tu. Okay, so ni soalan. Negative, hence sekejap. Cantik pula. Okay, hence. So, integral negative 10 over 3x plus 2 square. Kita nak integrate benda ni tapi kita nak kena gunakan apa yang kita dah ada, which is this one. So, apa kaitan dia? Dia lebih kurang sama. Tapi yang kita dy dx ada negative 5. Sedangkan yang kita punya soalan adalah negative 10. So, kita kena wujudkan negative 5. Maksudnya, kita akan factorize apa keluar? Daripada negative 5 ke negative 10. Kita buat apa? 2, yes. 2. Yes, kita akan keluarkan 2. So, dia akan jadi negative 5 over 3x plus 2 square. Kita nak bagi dia sama dengan yang ini. Ni, dia sama. Sebab bila dia sama, jap, saya tak bulatkan dia, tak bulat. Okay, bila dia sama, barulah kita boleh gunakan apa yang kita dah ada. Dan oleh sebab ini perkataan hence, maksudnya kita tak perlulah nak integrate. Macam biasa kita gunakan. Okay, tadi kan kita cakap kalau daripada y ke dy kita differentiate. Okay, daripada dy nak ke y kita akan integrate. So sebenarnya bila kita integrate negative 5 ini sama juga dengan kita dapat balik hasil differentiate kita. Itu soalan kita lah. 2x plus 3 over 3x plus 2. Plus C. Okay, nampak tak? Dia macam ni.
daripada kita differentiate konsep macam ni lah. 2x plus 3 over 3x plus 2. Differentiate dia dapat negative 5 over 3x plus 2 square. Then, bila kita integrate balik sebelah kanan. Bila kita integrate, kita akan dapat balik benda sama yang this one. So, sebab sebenarnya kita tak perlu kira pun. Kita ambil je daripada soalan terus. Okay, so itu maksud dia antiderivative. Kita differentiate, lepas tu kita integrate balik jawapan, kita akan dapat balik soalan kita, y. Okay, so sampai situ je lah. Kalau Raja nak expand lah. Okay, so that is example 1. Saya teruskan. Okay, so sekarang kita akan tengok kepada basic rules of integration. Okay, so terus kepada example 2. Bila kita apa-apa pun, bila kita nak integrate, kita akan tengok kuasa dia. Okay, apa-apa pun kalau kita dapat cert, kita akan tukar kepada power number. Kalau kita ada pada fraction, kita akan jadikan dia power negatif. Dan kenapa? Sebab nanti pada power tu, yang paling penting sekali ni, power dia, kita akan plus 1 over dengan power plus 1. Tapi kalau kita ada constant kita, for example 2a, integrate 4 dx. Sebenarnya, konsep dia, 4 tu, dia ada invisible x tau. Tapi dia x kuasa kosong. Dia macam tu. Konsep asal dia. Lepas tu kan kita tahu, bila kita nak differentiate, integrate, kuasa tambah 1 kan. So, over kuasa tambah 1. Sekejap, saya tulis. 0 plus 1. So, sebenarnya jawapan dia adalah 4x. Okay, so senang cerita, plus C. Bila kita integrate constant, kita terus letak constant tu, tambahkan je x dekat situ. Okay, so contoh lain. Integrate E dx. E ni adalah constant. Sebab bila kita tekan calculator ni E tau. E bukan E kuasa X, tak, ni E. Bila kita tekan calculator, kita akan dapat 2.71828 apa semua tu. Ada nilai. So, constant. So, bila kita integrate E, dia akan jadi EX dx. Ini bukan, sekejap saya kena tulis nanti kalau korang salah. Ini bukan E kuasa X. E kuasa X tu nanti lain cerita. Itu kita tengok nanti. Okay. So, apa-apa constant, bila kita integrate, letakkan je X dekat belakang dia. Okay. Lepas tu, example B. Terus. We have integrate 3x to the power of 6 dx. So, kalau kita ada constant, kita boleh keluarkan. So, x6 dx. Okay, tadi saya cakap integrate kuasa kita buat apa? Integrate kuasa, tambah yes, tambah 1. So, dia jadi apa tu? Jawapan dia tu. Kalau integrate x kuasa 6 tu. X 7 over 7 plus C. Okay. So ingat kuasa plus 1 over kuasa plus 1. Ni bawa turun dia. Okay. Next. Okay. Kalau soalan macam ni. 3x plus 2 times x square. Dia apa-apa soalan tu? Bila 7. Ya. Ya 7. Terima kasih. Okay. Apa? Siapa tu? Okay, tak apa. Thank you. Oh, Firzan. Okay. Okay. So, next. Dia sebenarnya macam ni, apa-apa soalan integrate pun, kalau benda tu nampak senang untuk kita expand, kita cuba expand. Kalau benda tu nampak senang untuk kita apa kita separatekan dia, kita simplifykan dia, cuba simplify dulu. Okay? Cuba simplify sebab kalau boleh kita nak integrate benda yang sangat senang. Okay, contohnya macam soalan ni, integral 3x plus 2 times x square dx. Okay, kita nampak dekat soalan ni, kita boleh buat apa ni? Expand. Yes, nampak senang untuk kita expand, kita cuba expand. Sebab bila kita integrate tambah atau tolak, operasi tambah atau tolak sebenarnya lagi senang. So, kita akan expand dulu. So, expand 3x dengan x square jadi 3x cube plus 2x square dx. Okay, itu satu. Expand. Lepas tu, satu lagi integrate. Kita boleh, bila dia tambah atau tolak, kita boleh integrate dia asing-asing. Macam ni. Dx plus integrate 2x square dx. Okay, sebab asal dia macam ni. Okay, so kita boleh asingkan dia. So kita integrate lah satu-satu. Saya rasa saya nak panggil nama Afrina Faseha. Ada tak?
Afrina ada Afrina? Ada madam. Okay, integratekan dekat saya 3x kuasa 3 tu. Ada madam. 3x cube. Ya ada. Saya tahu. Saya dengar. Saya nak awak integratekan 3x kuasa 3 tu. 3x kuasa 4. Yes. 3x kuasa 4. Per tak ada per dah. Kawan-kawan per apa? 4. 3x kuasa 4 per 4. 4. Ya, betul. Okay. So, 2x square. Dengar ada kawan cakap pandai kat belakang tu. Okay. 2x kuasa 2 berapa kawan-kawan? Integrate. 2x X kuasa over 3 per 3. Kuasa 3 per 3. Okay, thank you Bu. Plus C. Dah siap. Okay, so kalau boleh expand, try expand. Okay, sebab dia lagi senang kalau kita nak buat dalam operasi tambah atau tolak. Okay, next question D. Integrate 1 plus set y over y cube. So nampak tak dekat bawah tu ada seketul je. Kalau dekat denominator kita ada seketul je, nampak seketul macam tu, okay, kita boleh cuba untuk pecahkan dia. So dia akan jadi integrate, okay, ni seketul je. If denominator seketul, okay, ataupun single term, satu term macam tu lah. Okay, yang ini bukan seketul over y plus 1 contohnya. Ni tak boleh kau janganlah pula pergi pecahkan dia. Ni boleh nak pecah tapi tak, janganlah pecahkan jap-jap ni tak cantik. Contohnya macam ni for y tipu-tipu. Yang ini jangan pergi pecah for y per y tambah macam mana orang selalu pecah macam tu. Jangan, ini bukan. So kalau bawah dia satu je, kita boleh cuba pecahkan dia. So dia akan jadi 1 over y cube plus set y over y cube dy. Okay. So sekarang nak panggil lagi Faizuddin. Ada Faizuddin? Ya, saya madam. Okay, 1 over y cube. Bawa naik atas jadi apa? Y negative cube. Okay. Integrate kan? Y negative 3 dapat berapa? Y negative 2 over 2. Over negative 2. Over 2? Negative 2. Okay. Terima kasih. Thank you Faizuddin. Faizuddin pick satu nombor daripada 1 sampai 74. 30. 30. Okay. So orang ke 30, saya ikut list orang ke 30. Syawani. Syawani ada Syawani? Ada madam. Okay. Syawani tolong bagi tahu saya set y over y cube kita boleh simplify dia jadi apa? Y kuasa negatif 5 per 2. Y kuasa negatif 5 5 per per 2. Okay, macam mana boleh dapat ni? Naik atas. Bawa naik atas. Ya, dia naik atas je dia bagi tahu. Okay. So ini adalah ni y half over y cube. So bila bahagi dia boleh tolak. So that's why kita dapat y negative 5 over 2. Okay. Syawani tolong y negative 5 over 2. Tolong integratekan y negative 5 over 2. Dapat berapa? Y kuasa negatif 3 per 2 per negatif 3 per 2. Okay. Thank you. Plus C. Okay. So bagi cantik balik. So negative equals to negative 1 over 2y. Kenapa y kuasa 2? Sebab tadi y negative 2. So tak naklah kuasa negatif, so kita bawa turun bawah. Then simplify yang belakang, kita dapat negative 2 over 3y to the power of 3 over 2 plus c. Dah siap? Okay. Okay, thank you Syawani. Okay, next. Okay, so C dan D ni soalan dia adalah kita cuba simplify soalan kita supaya dia jadi lagi nampak mudah. Okay, next. Kita tengok
kalau kita ada kuasa macam ni. Okay, so kalau kita ada kuasa macam ni, macam example 3, apa yang kita akan buat? Kita akan buat macam biasa je. Kita akan kuasa tambah 1 per dengan kuasa tambah 1. Tapi kita ada tambahan sikit lah, kita kena darab. Tapi dengan syarat, dalam ni, semua ni mesti linear. Okay, yang ada kuasa tu, dalam dia mesti linear. Dalam bracket, mesti linear. Gitu. Okay, so apa yang kita akan buat? Okay, for example, example 3A, integrate 3x plus 5 to the power of 6. So, okay, bracket kita 3x plus 5. So, tadi kuasa 6. So, tambah 1 lah macam biasa. So, jadi 7 over power baru tadi. Over yang ini. So, 7. Lepas tu, kita akan darabkan dengan 3. So mana datang 3 tu? 3 tu datang dari mana? Differentiate. Differentiate siapa? 3x. Yes, betul. 3x tambah 5. So ini adalah differentiate dalam bracket. Okay. So buat macam biasa. Kuasa power plus 1 over power plus 1 tu. Lepas tu jangan lupa darabkan dengan differentiate dalam bracket. So differentiate 3x plus 5 dapat 3 plus c. Okay. So tak habiskan pula. Okay. So sama dengan 3x plus 5 to the power of 7 over 21 plus c. Dah siap. Senang je, kacang je. Okay, B pula. Integrate 2 over 1 minus x square to the square dx. Okay, so ini saya tak nak serabut. Bila kita ada 2, kita ada constant. Kalau saya serabut, keluarkan je daripada ulat tu. Okay, baru tulis ulat ataupun integral sign. Lepas tu 1 minus x kuasa 2 tu bawa ni atas. Jadi negatif 2. Okay, Syawani tolong pick satu number daripada 1 sampai 74. 74. Berapa? 70? 16 kali. 16 kali 74. Zulalina ada? Ada medium. Okey, Zulalina. Okey, tolong bagi tahu saya macam mana nak integrate 1 minus x kuasa negatif 2. Bracket kita buat apa? Kita salin kan? Salin yang dalam bracket. Okey, salin dalam bracket. Dia bergaduh pula dengan roommate dia. Okey, lepas tu kuasa dia kita buat apa? Kuasa tambah 1. So jadi apa? Jadi Negatif negatif 2 plus 1. satu. Yes, thank you. Lepas tu kuasa yang kita dah tambah tu kita buat apa? Letak bawah. Negatif 1. Okey. Letak bawah. Lepas tu ada kena darab apa-apa tak? Ada differentiate x tu. Berapa? Negatif x. Negatif 1. Okey. Betul tak kawan-kawan? Betul. Betul kawan-kawan. Betul. Ya. Okey, so jawapan dia adalah 2 over 1 minus x plus c. Okey. Betul. Betul. Lambat pula betul dia. Thank you. Okay. So, question C dengan D. Okay, C ni pun saya buat cepat-cepat je lah C dengan D ni sebab korang dah nampak dia punya pattern dengan syarat dalam bracket dia yang ada kuasa tu mesti linear. Kalau bukan linear, jangan buat macam ni. Okay. So, yang ini tukarkan 4x minus 2. Okay, kepada kuasa half. Then buat macam biasa, integrate. So 4x minus 2 to the power of 1 over 2 plus 1 over 1 over 2 plus 1 times differentiate 4x minus 2 dapat 4. Okay, then jawapan akhir dia 4x minus 2 over, okay, darabkan dekat bawah tu kita akan dapat 6. Kuasa saya lupa tulis. Kuasa 3 over 2 plus C. Okay. So, sama juga untuk question D.
Okay, ada constant 4. Saya tak naklah serabut, kita keluarkan dulu. So, bila kita keluarkan dia, kita akan dapat 4 minus x to the power of berapa kuasa berapa tu? Negative 5 over 2. Negatif 5/2. Yes, Negatif 5/2. 5/2, 5/2. Thank you. Okay, so negative 5/2. Sebab apa? Sebab kita ada 5 dan kita ada set. So, dia jadi negative 5/2. Kenapa ada negatif? Sebab dia dari bawah. Okay, so teruskan macam biasa. Dah tukar jadi kuasa tu, tak ada masalah dah lah. Okay, so 4 minus x kuasa negative 5/2 plus 1. So, jadi negative 3/2 over negative 3/2 plus c. Tak payahlah buat bracket. Tak apalah. Okay, dah. Betul kan? Dah siap? Cantik pula. Okay, so jawapan akhir adalah mana dia tadi? Semalat kira. Kita tengok jawapannya. So, negative 8/3. Saya bawa turun bawah. 4 minus x kuasa 3/2 plus c. Okay, betul? Dah siap? Ada apa-apa soalan nak tanya? Madam. Madam, Yes, yang tu tak saya. payah differentiate bracket Kenalah. Kena saja tengok korang tahu ke tak. Okay, thank you. Betul Kena differentiate bracket Firzan dengan Najihah. Tadi Najihah nak cakap benda sama juga kan? Okay. So, jangan lupa differentiate bracket. Sebab selalu orang macam excited. Macam orang senang je ni. Okay. Jangan lupa differentiate bracket. Okay. So, ni semua pun sama. Yang ini pun sama. Okay. So, jawapan dia positif. So, 8/3. 4 minus x kuasa 3/2 plus c. Okay, so senang Untuk soalan ni, syarat dia dalam bracket mesti linear. Lepas tu jangan lupa darabkan dengan differentiate bracket. Okay, next. Okay, so yang ini pula adalah special case. Kenapa kita panggil dia special case? Sebab kita tak boleh buat cara biasa. For example, question number 4A ni, okay, selalunya kan kalau kita ada kuasa dekat bawah, kita akan bawa naik atas kan. Okay, contohnya soalan ni So, 2 integrate 1 over x. Ni jangan salin lagi Jangan salin lagi. Okay, lepas tu kita macam biasalah. Bila kuasa dekat bawah, kita akan bawa naik atas. Lepas tu kita pun, ada kuasa. Jomlah kita tambah 1. So, kita pun buat x kuasa minus 1, negative 1 plus 1 over negative 1 plus 1. Okay, plus c. So, nanti bila kita perasan, kita akan dapat 2x kuasa 0, x to the power 0 tak ada masalah lah, x power 0, 1. Tapi kita akan dapat over 0 plus c. So, maksudnya dekat sini, kalaulah x kita tu, bila kita bawa naik atas, dia jadi x kuasa 1, kita tak boleh buat cara biasa. So, apa yang kita akan buat, bila kita dapat x kuasa 1, kita akan jadikan dia special case. Okay, ada orang dah belajar dekat dalam tutor. Bila x kuasa negatif 1, dia jadi apa? Integrate 1 over x. Dia jadi apa? Ln. Ln. Okay, thank you. So, 2 ln x plus c. Okay, so ingat if power negative 1, dia akan jadi ln. Ln apa-apalah. Okay. So ingat yang tu bila kita bawa dia naik atas, dia jadi power negative 1. Okay. Yang tadi tu jangan buat macam tu pula. Jangan pula, nampak, dia power negative 2. So pun buatlah ln 1 minus x kuasa 2. Tak ada Tak ada. Hanya applicable untuk power negative 1 sahaja. Okay. Contohnya example B. 1 over ln pula. 1 over 5 minus 3x. So ini pun sama. 1 over. Lepas tu ini pun bila kita bawa naik atas, dia jadi kuasa negative 1 kan. So dia akan jadi ln 5 minus 3x. Okay, tapi macam tadi juga, apa-apa pun kita akan differentiate apa-apa yang ada dalam bracket tu. So, tengok dalam bracket kita 5 minus 3x. So, overkan dengan differentiate dalam bracket. Dapat berapa differentiate dalam bracket? Negative 3. Negative 3 plus c. Macam tu je lah. Nampak je, dia tak semestinya 1 over lah. Kalau ada 2 over ke 3 over ke, keluarkan je lah constant tu. Macam soalan ni. Yang penting sekali bila kita bawa naik atas, dia jadi kuasa negative 1 tu. Dia jadi ln. Okay, soalan ini pun sama juga.
Okay, 3 over 2x minus 1. So 3 over 2 ni dia tak ada benda-benda pun. Dia just constant. So boleh keluarkan yang constant. So integrate 1 over x minus 1 dx. So jadi 3 over 2 ln x minus 1 plus c. Dah siap. Okay. Okay, soalan D pun sama je. Dia tak ada benda pun. Yang ini pun tak ada benda, dia just buat tolak tu saja, nak bagi nampak panjang konon-konon susah tapi tak pun. So pecahkan satu-satu. Okay, so minus integrate 3 over 2x plus 1 dx. Lepas tu, integrate je lah. So integrate 2 constant. So 2 ln x minus 4 minus 3 ln 2x plus 1. Okay, ada apa-apa yang kita tertinggal tak? 2x. Yes, 2x tu. 2x plus 1. Ni differentiate dia. So differentiate dapat 2. So over 2. Yang ini tak payah perkan pun sebab bila kita differentiate x minus 4 dapat 1. So over 1 je lah, tak ada benda-benda pun. Okay, so dah siap. Laju sangat? Okay tak? Laju sangat ke? Okay. 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 Okay, madam. Okey, madam. Okay, sikit je lagi ni. Sikit ke? Sikit. Tolonglah sikit. Okay. So next. Okay, ini pula special case. Tapi nanti, untuk example 5 ini dia ada dua cara untuk selesaikan. First, menggunakan dia punya formula yang saya tulis dekat atas ni. Okay. Ataupun cara kedua, cara yang kita tak fikir banyak, kita boleh buat cara substitution yang kita akan tengok next kuliah. Okay. So, example 5 ni kita akan tengok kaitan antara denominator dengan numerator. Adakah dia dalam bentuk f prime x over fx? Okay, so first step adalah kita jadikan denominator kita sebagai fx. So fx equals to x square plus x plus 1. Lepas tu kita akan differentiatekan fx kita. So differentiate kita dapat 2x plus 1. Okay, lepas tu kita akan tulis dalam bentuk ini. Ni, f prime x over fx. Ikut f prime x yang kita ada. So, integrate f prime x over fx sama dengan, so apa dia f prime kita? 2x plus 1. Apa fx kita? X square plus x plus 1. Okay, sebenarnya untuk soalan macam ni, kalau kita ada dalam bentuk f prime x over fx, kita boleh terus tulis jawapan dia sebagai ln fx. So jawapan dia apa? Ln fx. So fx kita x square plus x plus 1 plus c. Okay, tapi soalan ni tak ada benda-benda sangat. Saya pun tak tekankan sangat soalan ni sebab saya lagi suka kalau kita buat substitution. Tapi dia kadang kalau orang dia terus nampak, dia boleh buat macam ni. Okay, so untuk soalan ni, first kali denominator jadi fx. Lepas tu differentiatekan kita punya fx, tulis dalam bentuk f prime x over fx. Lepas tu, bila dapat dalam bentuk f prime x over fx, terus tulis jawapan dia ln fx. Okay, itu formula dia. Plus c. Okay, so kita tengok contoh yang B tu. Okay, so first kali macam tadi, denominator akan jadi fx. So 2x cube plus x square. Lepas tu, kita akan differentiate denominator kita. So 6x square plus 2x. Okay, lepas tu kita akan tulis dalam bentuk f prime x over, integrate f prime x over fx. So tulis dalam bentuk ni sama dengan integrate 6x square. Kita ikut apa yang f prime dengan fx kita. 2x cube plus x square. Okay, lepas tu, lepas kita dah tulis dalam bentuk, ini adalah f prime x over fx. Lepas tu kita cuba comparekan dengan soalan. Soalan kita, cuba tengok denominator dia 3x square plus x. Sedangkan apa yang kita buat? 6x square plus 2x. So kita nak dekat 6x square ni, kita nak buat apa supaya jadi 3x square plus x? Nak kena factorize apa? 1 over 2.
Factorize 1 over 2. Factorize 1 over 2 tu pada jawapan. Factorize 2 lah kan. Okay. Okay. So sekarang ni dia macam ni. Dia akan jadi, sekejap saya suka tulis sebaris macam ni. Dia jadi ruang pendek lah. Saya tak suka. Sekejap saya padam balik. Saya tulis bagi ruang panjang sikit. 6x square plus 2x over 2x cube plus x square dx. Okay. Lepas tu, kalau kita tengok dekat sini, untuk dia jadi soalan, untuk dia jadi pada, macam nak kata untuk dia jadi 3x square plus x, kita akan letak 1/2 kan dekat depan kan. Okay. Sebab kita, sini kita ada, 6x square plus 2x. Sini kita ada 3x square. So, kita perlu darab dengan 1 over 2. So, 1 over 2 apa? 1 over 2 ln fx lah. 6x square plus 2x plus c. Bukan. Fx kita apa? Salah dah. 2x cube. 2. Kenapa tak boleh tulis? 2x cube plus x square plus c. Dah siap. Okay. Tapi cara ni sangat simple, sangat pendek. Tapi kalau saya lagi suka guna cara substitution lah. Okay. Nanti kita akan tengok next lecture nanti. Okay. Boleh teruskan lagi sikit lagi. Sikit lagi. Okay. So sekarang ni kita akan tengok integrate exponential. Untuk integrate exponential adalah kalau power kita not, kenapa dia tak nak detect sangat ni? Not number. Ataupun dia power x lah. So bila power x, kita tengok sepanjang kita buat integrate tadi, semua dia power plus 1 over power plus 1. Tapi kalau perasan, power kita tu semua number. Tapi sekarang ni kita akan tengok bila soalan kita dalam bentuk exponential ataupun power kita bukan number. For example 6a, integrate 5e 5x. So kita tengok kat sini, power kita bukan number. Power kita adalah 5x. So kita akan treat dia sebagai exponential function. So apa yang kita akan buat? Okay, 5 ni constant, so keluarkan. So integrate e 5x dx. So bila kita nak integrate exponent, dia ada formula dia. Formula dia copy soalan over differentiate power darab ln base. So itu formula dia. Power x lah. Okay. So sekarang ni kita tengok kita nak integrate e 5x. So copy soalan dulu. So e 5x. Lepas tu kita differentiate power. Differentiate power 5x tu. Differentiate 5x dapat 5. 5. Ln base. So what is our base? E. Okay. Ln Plus E. c. So sebenarnya yes, betul. So kita dapat 5 e 5x over 5 plus c. Ataupun sebenarnya bila dah potong e 5x plus c. Nanti sebenarnya bila korang dah cekap, Hasha ada nak cakap apa Hasha? Sorry madam. Okay. Okay. So sebenarnya nanti bila korang dah cekap, korang dapat soalan yang eksponen kan. So integrate e 3x minus 1 kan. Contohnya. So terus je. E 3x minus 1 over 3 terus. Tak payah nak buat ln base dah. 3 ni datang dari mana? Dari differentiate atas. Gitu. Okay. So sama juga. Ada pun soalan kat atas dekat B tu. So B. E 2x plus 1. So E 2x plus 1 over differentiate power 2. Ln E tak payah tulis lah sebab ln E equals to 1. Okay. Plus C. Untuk question C, 3 to the power of x, ini pun sama juga. Power dia x, bukan number. So, dia akan jadi exponential function lah. So, kita akan buat ikut formula yang saya tulis dekat atas tu. So, copy soalan over differentiate power, differentiate x dapat 1 ln base, ln 3. Ni differentiate x, ln base. Okay, so jawapan, kejap, plus C lupa. Plus C. So jawapan dia adalah 3 to the power of x over ln 3 plus C. Dah siap.
Okey setakat ni? Okay, madam. Okey tak? Okey. So Okey, soalan D pun madam. sama juga. Okay, Okey, madam. terima kasih. Okey. So soalan D pun sama juga. Integrate 5 to the power of 2x plus 1. So 5 to the power of 2x plus 1. Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab power kita bukan number. Power kita ada function x. So 5 to x plus 1 over ln over 2 ln 5 plus c. Copy. Differentiate power ln base. Okay, so dah siap lah. Tak payah buat apa-apa dah. Okay, cuma ada satu special case sikit. Kalau kita ada soalan macam soalan E tu, kalau power kita bila differentiate dapat depan ni, okay, differentiate dapat depan ni, differentiate. So, kita tak perlu susah-susah kira. Okay, sebenarnya jawapan dia adalah, okay, tengok sebab kita differentiate. Sekejap, tulislah takut tak nampak. Okay, power dia fx equals to x cube plus x minus 2. So bila kita differentiate dia, kita dapat 3x square plus 1. Sama dengan dekat depan ni. So ni adalah f prime. Ni adalah fx. So tak payah kira, jawapan dia sebenarnya, okay, differentiate, integrate 3x square plus 1 e x cube plus x minus 2. Jawapan dia adalah e to the power of x cube plus x minus 2 plus c. So untuk soalan ni tak payah kira pun. Kalau kuasa dia kita differentiate ada dapat dekat depan dia ataupun dapat term lain dekat depan tu. So terus tulis jawapan dia yang ini je. Ni je jawapan dia. Okay. Tapi saya cakap dah tadi, lagi senang kalau kita buat substitution lah. Sebab kadang-kadang kita tak nampak. Kalau substitution tu insyaAllah kita boleh buat lah. Substitution nanti kita tengok next class. Okay, example 7. Okay, sikit lagi. Okay, ni pun sama juga. Kalau kita ada dalam bentuk power macam ni, tapi bracket yang ada power tu, bila kita differentiate, dapat number, dia ada term dekat depan ataupun term dekat bawah ke mana-mana ke. So, kita boleh terus gunakan formula dekat atas ni. Okay, contohnya, fx equals to x square minus 3. So, bila kita differentiate, f prime x, kita dapat 2x. So, sebenarnya soalan kita tadi adalah dalam bentuk fx dan juga f prime x. Okay, so boleh terus tulis jawapan dia fx. So fx kita apa? X square minus 3 to the power of n plus 1. So tambahkan kita punya tu 4 plus 1 over 4 plus 1. So dapat jawapan dia x square minus 3 to the power of 5 over 5 plus c. Okay. So B pula. Yang ini kalau kita perasan kita boleh pecahkan dia sebagai 1 over x darab ln x dx. Okay. Lepas tu saya akan jadikan yang ini sebagai fx. Sebab apa saya jadikan ni sebagai fx? Sebab bila saya differentiate fx equals to ln x, saya akan dapat f prime dia sebagai 1 over x. Okay, so dia akan jadi dalam bentuk f prime x darab fx kuasa 1. Okay, bila ingat bila dia dalam bentuk f prime x fx ni, kita boleh terus tulis jawapan dia sebagai ln x. Tadi kuasa 1, so dia jadi kuasa 2 per 2 plus c. And again, lagi senang untuk guna substitution yang kita akan tengok nanti.